Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersama dengan saya Da'i Hilman dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar semua sidang penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesihatan dan juga kesihatan dapat kita gunakan untuk beriman, beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari yang mulia ini, hari ini hari Khamis 4 Februari 2021, tanpa kita sedar masa berlalu terlalu laju tuan-tuan. Kita dah masuk ke tahun 2021, tanpa sedar kita dah habis dah Januari dan kita menghadapi bulan Februari ini, insya-Allah. Jadi saudara-saudara penonton semua, kita masih lagi dalam waktu perang COVID-19. Jadi sudah tentulah hari ini topik kita mesti memikirkan, adakah peperangan ini dia memerlukan satu strategi yang mana kita menyalahkan keadaan, ataupun satu strategi yang mana kita mencari penyelesaian, ataupun apa yang sebenarnya kita perlu lakukan. Jadi hari ini di dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita akan merungkai kekeliruan kita, insya-Allah. Jadi tanpa selengahkan masa, hari ini topik perbincangan kita adalah maslahat besar. Saban hari kita dihidangkan dengan masalah-masalah yang baru, dan mungkin bagi kita setengah orang dia masalah yang besar dan setengah orang menganggap dia adalah masalah yang kecil. Jadi hari ini kita akan bincangkan apakah hikmah di sebalik masalah yang besar ini, insya-Allah. Jadi hari ini yang akan menceritakan ataupun merungkai kekeliruan kita seorang guru saya dan juga guru kita semua, Al-Fadil Profesor Madya Dr. Suki Osman. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira untuk permulaan kita dalam bulan Februari ini Ustaz, kita dengan topik kita ni, satu topik masalah besar ini, topik yang sesuai dengan keadaan sekarang. Ramai yang terkejut dan ramai juga tertanya-tanya apa yang perlu lakukan dan sebagainya. Jadi sebelum itu, sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 1800881677 ataupun boleh ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Seperti biasa, saya pohonkan kepada rakan-rakan kita di media sosial Facebook untuk kita kongsikan agar rakan-rakan kita di media sosial yang lain, kadang-kadang mereka tidak tengok TV tapi mereka tengok Facebook dan akhirnya mereka dapat sesuatu pada pagi ini, insya-Allah. Baik. Ustaz, sebagai mukadimahnya, hari ini kita cerita mengenai satu topik iaitu maslahat besar. Kita melihat hari ini COVID itu setengah orang yang menganggap benda ini satu benda yang sangat dahsyat dan ada yang terkesan dengan masalah ini. Sebagai mukadimahnya, apa yang kita nak bicarakan keseluruhan pada hari ini dengan topik kita maslahat besar? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hilman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekali lagi terima kasih kepada Hilman dan juga tak lupa kepada penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih lagi diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Kita bangun pagi tadi, kita masih lagi dapat menghirup nafas yang segar. Kita menghembuskan nafas juga dengan baik. Alhamdulillah, satu nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Dan nikmat yang lebih besar daripada itu, nikmat iman, nikmat Islam. Kita baru saja menunaikan solat subuh. Alhamdulillah, moga-moga kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik, insya-Allah. Jadi tajuk kita pada kali ini, pada hari ini, berkaitan dengan maslahat besar. Maslahat ni apa pertama sekali sebelum kita nak bincang dengan lebih lanjut? Maslahat ni apa? Maslahat ni mudah ceritanya bahasa kita sebut kebaikan. Itu maslahat.
Perkataan maslahatun, asal perkataan maslahat ni daripada perkataan bahasa Arab sudah digunakan dalam bahasa Melayu kita. Dia perkataan maslahatun, maslahah, yang memberi arti kalau kita merujuk kepada kamus Mu'jam Lisanul Arab, dia membawa maksud kebaikan. Itu maksud maslahah. Jadi apa yang kita sebut tentang kebaikan ni adalah kita nak lihat dalam konteks corona ini, virus corona ini atau COVID-19 ni, apakah kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Di samping orang biasanya duk bincang dalam konteks keburukan. Jadi kita nak bincang pada pagi ini bagaimana kebaikan yang kita peroleh daripada apa yang berlaku, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika mana membicara soal maslahah, sebab kalau maslahah ni dia dalam usul fiqh membincangkan tentang maslahah, mafsadah dan sebagainya. Al-Imam Ghazali menyatakan bahawa maslahah itu ialah penjagaan terhadap tujuan hukum syarak. Maknanya apa-apa perkara yang baik untuk mencapai manfaat, menolak mudarat adalah untuk mencapai tujuan syarak untuk jaga 5 perkara, iaitu hifzul din, hifzul nafs, hifzul aqli, hifzul nasab wa hifzul mal. Nak menjaga agama kita. Macam mana kita lihat ujian ini sesuatu yang boleh jaga agama kita. Nak jaga jiwa kita, usaha yang dilakukan nak jaga jiwa, itu satu bentuk maslahah yang perlu dilihat. Nak jaga keturunan, nak jaga akal, nak jaga harta benda. Baik. Jadi di situ kita lihat ya, dari kebaikan maslahah ini, kebaikan-kebaikan ujian yang diberikan oleh Allah dalam bentuk pada hari ini yang dah setahun lebih dah ni, setahun lebih dah corona ataupun COVID-19 yang bermula pada penghujung November, Disember, begitulah 2019. Sebab tu disebut COVID-19. Kan? Itu dia yang sebut 19 kan. Sekarang dah masuk 2021 dah kan. Jadi maknanya sudah setahun lebih dah ujian yang melanda kita. Apakah kebaikan-kebaikan yang kita nampak daripada apa yang berlaku kepada kita? Sebenarnya kalau kita tengok sisi kebaikan ni, banyak kebaikan sebenarnya. Maslahat besar daripada ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala ni. Walaupun dalam satu sudut orang kata susah hidup dan sebagainya. Tetapi antaranya kita tengok apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala ni, dia untuk melihat bagaimana manusia itu benar-benar merealisasikan diri dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mari ujian macam ni baru teringat, aku ni banyak lalai daripada jalan Allah. Selama ni aku ikut hawa nafsu. Jadi dalam suasana menghadapi ujian ni, mati boleh berlaku pada bila-bila masa. Jadi datang satu kesedaran. Kebaikannya datang satu kesedaran untuk kita membuat persiapan. Selama ni kadang-kadang dalam keadaan nikmat, dalam keadaan selesa, manusia bayangkanlah dalam keadaan seronok kan selesa ni, dia tak fikir. Dia tak fikir apa persiapan dia, apa persediaan dia untuk hari lepas mati. Tapi bila mari ujian yang seumpama ni, dia akan menjentik hati kita untuk kita ingat tanggungjawab kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat juga ujian yang berikan oleh Allah kepada kita sebenarnya dari sudut sisi yang baiknya, dia adalah kafaratul lidzunub, kifarat kepada dosa. Jangan kita pandang semua benda yang nampak musibah itu benda buruk, tidak. Macam orang sakit, jangan nampak sebab apalah aku sakit, sebab apalah aku yang kena ujian ni, orang lain tak kena. Contohnya, dia mengeluh. Dia jangan mengeluh. Sebab apa? Sebab sebenarnya itu semua Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pengampunan dosa kepada orang yang menghadapi ujian yang seumpama itu. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malih
hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah atau kama qala, hadis rawahu Imam At-Tirmizi, iaitu apabila orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan dalam keadaan dia terus menerima ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, bala musibah yang seumpama ini, yang kena pada diri dia, kena pada anak-anak dia, kena kepada harta benda dia, ujian-ujian harta benda, sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sudah tidak ada dosa. Maknanya ujian-ujian yang berlaku pada diri dia itu Allah nak ampunkan dosa rupanya apabila dia bersabar dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi rupa-rupanya bila dibangkitkan di akhirat, tengoklah dapat pahala banyak. Dosa dah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barulah tahu, rupanya COVID hari itu bagi kebaikan. Lama ni dia tak tahu bahawa COVID itu bagi kebaikan. Dia nampak keburukan saja. Tiba-tiba bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sudah tidak ada dosa ataupun dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lihat kebaikan-kebaikan yang wujud. Begitu juga dalam konteks kita mendapat pahala, diangkat darajat seseorang itu, kedudukannya di sisi Allah, sebagaimana kita lihat daripada hadis riwayat Imam Muslim an Aisyah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah au hatta anhu biha khati'ah, iaitu tiadalah sesuatu yang menimpa seorang mukmin itu, hatta walau duri yang kena pada dia ataupun apa-apa juga yang lebih berat daripada itu, kecuali Allah Ta'ala akan angkat baginya kedudukan dan Allah akan ampunkan dosa baginya. Maknanya ujian yang menimpa dia, walaupun sekadar duri yang kena pada diri dia atau lebih daripada itu. COVID hari ini lebih daripada duri kan. Kalau duri kena pun Nabi bagi tahu akan diampunkan dosa, akan diberi pahala. Bagaimana dengan ujian COVID ini? Sudah tentu apabila kita menghadapinya dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebaikan yang sangat banyak. Dari sudut Allah angkat darajat, Allah ampunkan dosa. Dan Da'i Hilman ya, kalau kita tengok ya, antara kebaikan maslahat juga, kalau kita perasan tak perasan, benda maksiat makin berkurang. Sebab kelab malam pun dah tutup kan. Bar apa semua, hiburan yang kadang-kadang yang dibuat secara berleluasa yang mewujudkan budaya hedonisme tu, dia makin korang, makin tak ada. Itu juga satu kebaikan yang kita nampak. Selain daripada itu, kebaikan COVID ni, dia melahirkan satu aktiviti kekeluargaan. Yang selama ni kadang-kadang masing-masing sibuk kan. Betul. Tak ada waktu dengan family. Sekarang ni ada waktu dengan family. Bukan sekadar itu, ada waktu pula nak solat berjemaah. Si bapa tak pernah jadi imam ni kan. Ada jadi imam, mulalah nak hafal ayat-ayat lazim, tak pernah hafal sebelum ni sebab tak rasa tanggungjawab. Sekarang ni dah ada rasa kan, start nak baca Quran dah apa semua. Jadi itu ada kebaikan-kebaikan bila mana di kuarantin, duduk di rumah tak nak keluar sangat kan, kecuali keperluannya mendesak saja. Maka ini merupakan perkara-perkara yang kita kata satu perkara yang sangat-sangat baik. Kemudian sebenarnya banyak lagi sisi kebaikan-kebaikan yang kita dapat lihat ya, daripada apa yang ujian yang menimpa kita ni, antaranya untuk satu ujian yang menimpa kita ni memberikan pada kita satu saat, satu waktu untuk kita berfikir tentang keaiban diri kita, tentang kesilapan-kesilapan kita yang lampau, untuk kita mempertingkatkan usaha kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Jadi itulah sedikit mukaddimah kita nak cerita tentang maslahat ni dari sudut COVID ni. Wallahu a'lam. Okey, baik. Bila mana kita sebutkan tadi itu, bukanlah maksud ustaz kami semua ni kita nak cerita COVID, kebaikan COVID, tapi dia cerita di sebalik COVID ini ada kebaikan yang perlu kita memerhatikan. Okey, baik. Saudara, sahabat penonton semua, ustaz, saya rasa kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita dengan topik kita maslahat besar, dan juga Al-Fadil, guru kita yang akan menceritakan kepada kita ataupun mengajarkan kepada kita pada pagi ini, iaitu Al-Fadil Prof. Madya Dr. Ustaz Muhammad Suki Osman. Jadi saudara sebab penonton semua, seperti biasa saya ingatkan kepada diri saya dan kita semua, sudah tentu dengan topik pada hari ini kita memerlukan satu sisi pandangan yang baik. Bagaimana kita nak menghadapi hari-hari kita yang sukar pada hari ini. Jadi saya kira baik untuk kita bertanyakan terus kepada panel kita Al-Fadil Ustaz. Boleh di talian 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Baik, bila kita cerita pasal COVID-19, saya kira mungkin saya boleh minta kepada pihak kru dan juga kita semua, kita lihat sedikit apakah status terkini COVID-19 yang kita boleh lihat semalam. Kita lihat kes baru 4,284 kes baru, dan jumlah kematian baru 18, dan kes sembuh baru 3,804. Kalau kita lihat dekat sini, dia masih lagi dalam keadaan yang sama seperti seminggu yang lepas dan seminggu yang sebelumnya. Dan kita pohonkan kepada saudara, sahabat kat semua, masyarakat, cuma kita perlu menjaga SOP, penjarakan sosial, dan kita ikut apa saja panduan yang telah ditentukan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, insya-Allah. Jadi Ustaz, tak pelengahkan masa, saya nak baca satu persoalan daripada Facebook, daripada Nuri Abdullah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan kru program Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan ramai terjejas punca pendapatan, termasuk dibuang kerja, dipotong gaji, bagi peniaga pengunjung dah kurang akibat terbatas pergerakan. Manakala pelajar belajar melalui talian, jadi majoriti rakyat akan berfikir secara negatif. Apakah di sana ada maslahat besar selain dari ujian Allah kepada hamba-Nya? Harap dapat penjelasan daripada Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Mana kata ini dilema masyarakat Malaysia sekarang, Ustaz. Nak berniaga tak boleh, pergerakan terbatas, ada kedai yang kena tutup dan pelajar-pelajar tidak boleh ke sekolah dan sebagainya. Jadi ini melahirkan satu kerisauan. Dan bila kerisauan ini berlaku, negatif ini memang sentiasa bermain dalam fikiran. Bagaimana kita nak menghadapi benda ini, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada sahabat kita yang bertanya, iaitu apabila melihat kepada suasana pandemik COVID-19 ini, ada yang kena buang kerja, ada yang belajar terpaksa melalui talian pelajar kan, dan ada rezeki kurang, rasa kurang rezeki dan sebagainya, menyebabkan dia rasa dia berfikir negatif terhadap musibah ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semua ini. Dia sebenarnya pemikiran negatif itu boleh ditukar kepada positive thinking. InsyaAllah di situ ada kebaikannya. Sebab apa? Dan dari satu sudut kita lihat, selama ini orang yang dia rasa macam dia dapat gaji itu daripada usaha dia sendiri. Apa dia dapat, itu usaha dia. Dia lupa bahawa yang beri itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Huwar Razzaq. Jadi maka di situ kita lihat bagaimana ujian ini mengajar kepada kita satu bentuk akidah dan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu satu pelajaran untuk kita lihat betapa lemahnya diri kita sebenarnya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Taala, kita sangat-sangat lemah, yang kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan kita kena bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Kita kena betul-betul bergantung harap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di situ juga ia nak menghapuskan satu sifat manusia ni yang kadang dia rasa sombong dengan apa yang dia ada. Baik, satu sudut. Sudut yang kedua, disebut tadi tentang bagaimana orang yang nak berniaga pun terhad. Kan? Allah ciptakan kita ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Antara kehebatan yang ada pada manusia ni, Allah sebut walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan Adam, Allah bagi akal fikiran. Jadi bahasa inilah perlunya kita gunakan akal fikiran kita dengan sebaik mungkin. Bila berlaku pandemik macam ni, tak boleh berdepan dengan orang, hari ni masuk online contohnya. Hari ni orang bisnes online, subhanallah, terkejut.
terkejut bagaimana dia punya mencanak naik kan. Jadi di situ kita lihat sebelum ini ada yang bisnes tak laku, ada bisnes laku. Sekarang terbalik pula. Hak bisnes tak laku tu jadi laku, hak tak laku tu jadi, hak tak laku je laku, hak laku je tak laku. Berlaku seumpama itu. Jadi di sini semua kalau kita lihat ini, orang kata apa yang berlaku pada manusia dia akan berubah dari semasa ke semasa dan sebagainya. Itulah hakikat manusia sebenarnya. Maka di situ nak bawa kita kepada positive thinking bahawa tugas kita berusaha. InsyaAllah. Adalah jalan-jalan yang Allah sebut dalam Quran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi kepadanya jalan keluar. Ada exit dia. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah akan kurniakan rezeki daripada sumber yang dia sendiri tak sangka-sangka. Sebelum ni tak kenal pun online. Tak kenal pun apa kita kata apps apa semua aplikasi ni. ke apa tak semua. kenal kan. Sekarang ni dah kenal macam-macam dah kan. Pelajar-pelajar sendiri pun belajar online dan sebagainya. Ada sisi kebaikannya. Kan di samping kesusahan inna ma'al usri yusra. Itu kita kena ingat. Kita baca selalu kan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di samping kesusahan yang kita hadapi itu kemudahan lebih banyak. Sebab tu al-usri itu dengan ma'rifah menunjuk kepada khususnya kesusahan. Tetapi kemudahan itu dengan bentuk nakirah yusra. Maknanya kemudahan yang Allah bagi kebaikan lebih banyak lagi insya-Allah daripada kesusahan yang kita hadapi. Masya-Allah. Tu satu benda. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, dalam masalah yang kita hadapi ada maslahat yang besar yang tersembunyi. Itulah sebab tu kita digalakkan untuk menuntut ilmu supaya kita lebih faham apa yang kita hadapi sekarang ni. Saya nak baca satu soalan daripada Facebook daripada Anisha Mat Isa. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimana peranan kita sebagai orang Islam untuk menunjukkan maslahat faedah kepada orang bukan Islam tatkala ujian melanda agar menjadikan mereka, yakni orang bukan Islam, memandang persepsi positif kepada orang Islam. Jadi Ustaz, persepsi positif kepada orang Islam. Minta maaf Ustaz, pagi ni saya dah lama tak bersiaran sebenarnya sebab COVID ni. Jadi agak banyak tersasul. Jadi kita lihat kasih Ustaz, bagaimana kita, orang Islam tu satu part. Jadi bagaimana kita nak melatih kita bagi sudut pandang orang bukan Islam ini, dia memandang ini dengan perkara yang positif. Bagaimana? Silakan. Baik, sebenarnya kalau kita lihat orang yang Islam dengan sebenarnya, sebab hari ini kalau kita tengok orang bukan Islam, dia tengok dari sudut bangsanya, ada masalah kan, dia tak tengok dari sudut pegangan agama seseorang itu. Sebab itu kadang-kadang kita lihat orang masuk Islam ni, adakah dilihat akhlak orang Islam pada hari ini? Tidak juga kan. Sebab apa? Sebab itu satu bentuk yang hilang daripada kita, yang kita perlu kembalikan. Cuma nak bagi persepsi positif tadi sebenarnya ada. Iaitu orang Islam ni, kalau betul-betul Islam ni, dia ada akidah. Akidah ini menyebabkan dia menghadapi apa juga ujian Allah dengan tenang. Kalau orang tak ada akidah, kalau kita tengok orang tak ada akidah. Bila mana berlakunya ujian, katakan business down, bankrupt. Berapa ramai orang, terutama yang tidak ada akidah. Orang bukan Islam dan sebagainya, orang tak ada akidah. Dia tak ada pergantungan pada Allah waktu itu. Dia rasa down habis. Betul ada yang terjun jambatan, terjun bukit, terjun bangunan. 11 tingkat. Jumpa di bawah. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak boleh terima. Sedangkan dalam Islam mengajar kepada kita, jangan kita putus asa. Orang Islam ni tak putus asa. Itu antara sifat dia. Wala ta'as min rauhillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kalau betul-betul yakin dengan qada dan qadar Allah Azza wa Jalla, kita akan tenang walaupun menghadapi musibah yang seumpama ini. Ini sebagai satu sisi positif. Orang bukan Islam tengok, orang Islam ni macam mana? Dia boleh tenang dalam suasana ujian yang begitu besar. Sebab apa? Sebab orang Islam dia ada keyakinan. Keyakinan dia ini boleh buat sekadar kemampuan dia di atas dunia ini, tetapi segala ketentuan itu tetap datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tentukan sesuatu mudarat, tetap mudarat. Walaupun satu dunia berimpun nak bagi manfaat, tapi Allah tak izinkan manfaat berlaku, Allah tetapkan mudarat, maka tak boleh buat apa-apa.
maka apa yang berlaku pada kita, kita sabar. Kita cuba sedaya upaya untuk memperbaiki keadaan diri, kita usaha untuk memperbaiki keadaan. Jadi di situ kita lihat dari sudut positifnya, kalau betul-betul kita berpegang dengan nilai-nilai yang diajar dalam Islam, orang bukan Islam akan nampak cantik. Orang Islam ni dalam musibah macam mana pun nampak okey, dia tak jadi serabut tak tentu punca kan, kita panggil kan. Jadi maknanya dia tetap berada dalam suasana yang tenang, dan tenang itulah satu nikmat sebenarnya. Satu nikmat. Kalau kaya, hebat, pangkat tinggi, musibah tak ada apa, tapi hidup tak tenang, tak ada juga kan. Betul. Tapi kalau dengan musibah sebagainya sekalipun berlaku, tetap tenang sebab kita ada Allah Taala. Orang beriman ni dilihat dari sudut apa? Apa yang berlaku atas dunia ni, kita sabar, kita akan dapat pahala. So benda itu kita akan bawa ke akhirat. Sebab dunia kita ni sementara. Kita bukan nak berpijak atas dunia selama-lamanya. Sebaliknya di dunia ni jadikanlah sebagai satu tempat untuk kita dapatkan aset yang sebaik mungkin untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya suka apabila Ustaz cakap tadi, kita kena yakin dengan qada dan qadar kita, usaha semampu mungkin, dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ambil pemanggil kita yang pertama yang bertuah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Muhammad Ustaz Muhammad Suki dan Daik Isman Haji Sukino Nabi Saleh sudah Johor, Ustaz. Ya. Saya nak minta pandangan lah, Ustaz. Maka dengan adanya ujian yakni penyakit COVID-19 ni, Ustaz, saya rasa banyak masalah besar. Contoh, saya nak bagi contoh. Kalau kita keluar, balik kena basuh tangan, kena bersihkan, maknanya sebelum pegang ke family kita, contoh anak-anak. Kalau kita nak berbual, pakai topeng yang depan kita, saya nampak ni pakai topeng tadi. Contohnya kalau ludah semua mengenai pada orang pun, dia dah tak kena, dah kena tepis dah. Contoh sih. Dan lain-lain banyak lagi, Ustaz. Adakah memang layak ataupun memang banyak kebaikan daripada ujian yang Allah Ta'ala bagi di masa ini? Nak minta sedikit penjelasan oleh Ustaz supaya kita buat panduan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukinon. Apa yang saya faham bila Haji Tukinon sebutkan tadi, kita ini kena pakai face mask, kita kena pakai begini, kena pakai sarung tangan, kena hand sanitizer dan sebagainya. Sebenarnya kadang-kadang ada orang nampak benda ini menyusahkan, tapi sebenarnya adakah ada kebaikan yang lebih besar yang perlu kita nampak kat sini, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada pemanggil setia ditanyalah Ustaz Haji Sukinon. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala bagi kebaikan dan rahmat insya-Allah sentiasa. Terima kasih sekali lagi. Dari sudut apa yang disebut oleh Haji Sukinon itu ada benarnya. Maslahatnya, kebaikannya, iaitu kita telah kenal apa itu kebersihan. Selama ni kita bukan tak tahu. Islam mengajar kebersihan kepada kita. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Tetapi kadang-kala ada orang dia tak ambil tahu tentang kebersihan ni. Dia tak peduli, dia tak buat. Tetapi bila datang ujian seumpama ini, maka mau ke tak mau, dia nak selamat diri dia kena jaga kebersihan dengan basuh tangannya, dengan apa semua sekali lah yang perlu dilakukan untuk kita menjaga diri kita daripada tak nak terlibat dengan benda-benda yang kotor yang menyebabkan mudahnya kuman datang, virus datang dan sebagainya. Maka itu satu bentuk tarbiyah sebenarnya, satu bentuk pendidikan pada kita. Lama kelamaan insya-Allah COVID ini akan hilang insya-Allah dengan izin Allah Taala. Kebersihan tak akan hilang. Jadi maknanya hilangnya COVID, tapi habit kita untuk buat benda-benda baik itu, benda-benda dalam konteks kebersihan itu dia tak akan hilang, dia terus melekat pada diri kita. Maka di situ satu sisi kebaikan yang kita nampak. Sebab itu kita jangan lihat dalam konteks negatif saja. Kita lihat dari sudut positif yang kita perlu ambil apa yang Allah uji pada kita itu untuk kita jadikan sesuatu yang baik pada kita untuk kita menjadi insya-Allah insan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya pernah berjumpa dengan kita punya penonton tanya Ustaz. Dia kata bila dia kata hari ini alhamdulillah COVID, dia kata kenapa ni? Sebab dia kata hari ini pokok jadi hijau, sungai jadi bersih, udara jadi nyaman, solat pun boleh. Itu satu benda hikmah, tuan-tuan. Saya nak baca satu soalan lagi daripada Facebook, daripada
Miyazawa Yuto. Oi, daripada Jepun saya rasa ni Ustaz. Baik, bukan mudah untuk kita terima dan akui bahawa kita bila kita hilang atau kekurangan kerja dan ganjaran akibat pandemik ini sebagai satu kebaikan, malah kita melihatnya sebagai satu keburukan dan berburuk sangka terhadap Allah. Kayu ukur kebaikan dan keburukan itu lebih menjurus kepada harta, wang dan material. Soalan saya, bagaimana mahu didik hati ini untuk melihat bahawa Allah sedang beri kita kebaikan yang tidak terlihat dan berbanding wang dan harta? Satu soalan yang bagus. Ya. Hari ini bila kita hilang keuangan, kita hilang kita punya harta dan sebagainya, kita rasa stres, tension dan kita rasa semua benda ni salah, wrong. Rasa Allah tak sayang. Rasa Allah tak sayang. Jadi Ya. sebenarnya apa pemikiran yang perlu kita terap dalam kepala kita, Ustaz? Baik, terima kasih pada persoalan Miyazawa. Daripada Jepun nama tu nama Jepun. Baik, terima kasih pada persoalan yang dikemukakan, iaitu kita rasa macam ujian-ujian yang berlaku pada kita itu menyebabkan kita rasa down yang tadi kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak tanya, dalam banyak-banyak makhluk ni, banyak-banyak manusia ni, manusia mana yang paling Allah sayang? Sudah tentu, saya jawab ya, saya tanya saya jawab. Sudah tentu para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi. Orang yang paling hampir dengan Allah. Para nabi, para anbiya, utusan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Allah sayang tak? Sudah tentu Allah sayanglah kan. Tetapi kita cuba cari satu kisah yang menunjukkan para nabi tak dapat ujian. Bahkan ujian mereka lebih teruk daripada kita. Bukan sekadar ujian kita kata tadi dibuang kerja dan sebagainya. Kan? Ujian mereka lebih dahsyat. Sampai tahap nak dibunuh, sampai tahap yang kata Nabi SAW kan, diancam, di pulau, dari sudut ekonomi apatah lagi, Nabi di pulau 3 tahun. Kan, nak makan pun tak ada. Riwayat sahabat tak tahu nak makan apa dah, sampai apa kita daun kayu pun dah makan habis, tak tahu nak makan apa dah, begitu lapar. Tetapi dalam keadaan seumpama itu, hanya semata-mata mereka menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kalaulah kata ujian-ujian tu Allah tak sayang, maknanya para nabi tak akan dapat ujian macam tu. Kalau Allah tak sayang, sebab apa? Sebab itu insan pilihan Allah, sudah tentulah mereka akan hidup dalam keadaan nikmat, hidup dalam keadaan selesa, tak ada ujian apa. Tetapi kita lihat para nabi lah, para anbiya lah yang paling banyak ujian yang menimpa mereka. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bagaimana sisi positif yang kita nampak, bahawa ujian-ujian itu sebenarnya ada kebaikan pada kita untuk kita menyendari siapa diri kita, untuk kita lebih banyak bergantung pada Allah. Mungkin selama ni kita banyak bergantung pada manusia. Tetapi hari ni kita dapat tahu manusia boleh menyelesaikan keadaan. Manusia nak lawan, walaupun manusia nampak hebat seluruh dunia kan, hebat dengan teknologi apa semua, boleh lawan tak COVID yang sekecil itu? Tak boleh. Jadi kita sedar betapa lemahnya diri kita. Waktu itu kita akan kembali pada Allah. Kembali pada Allah itulah nikmat yang lebih besar daripada segala-galanya, daripada material yang disebut tadi, kebendaan dan seumpamanya. Ustaz, kita bila sebut maslahat besar, kebaikan yang besar ini, Ustaz, ramai apabila dia mendapat satu macam hari ini ujian dan sebagainya, ramai mengaitkan dengan orang kata apa, konspirasi. Ini dia tidak menceritakan dengan kebaikan dan sebagainya. Sebenarnya bolehkah kita memandang benda ini dengan satu konspirasi? Jadi kita nak jawab selepas ini. Jadi saudara sebab penonton semua, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, hari ini kita menceritakan mengenai topik maslahat besar ataupun kebaikan besar, ataupun lebih kita cakap, apakah hikmah daripada perkara yang berlaku pada hari ini. Saudara, tadi sebelum kita berehat, saya tanyakan satu soalan kepada Ustaz. Ustaz, hari ini bila kita terima satu musibah, terutamanya COVID-19 ini, ramai yang mengaitkan kita ni tidak ada kebaikan langsung. Sebab ini adalah agenda Yahudi semata-mata. Katanya ini adalah konspirasi semata-mata. Saya tanya Ustaz, tak ada kaedah ke dalam Islam ini sebenarnya untuk kita menangani
pemikiran sebegini? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu ada yang menyatakan tentang COVID ni adalah konspirasi daripada Yahudi. Memanglah pelbagai kita dengarlah, dia ni benda ciptaan, dia sebenarnya apa pun yang berlaku, secara hakikatnya virus itu ada. Tak kisah datang daripada mana sebenarnya. Daripada mana pun datang, virus itu ada. Bila virus itu ada, kita berkewajipan untuk menanganinya. Itu tanggungjawab kita untuk menangani mengikut kaedah-kaedah yang ditentukan. Dan Islam mengajar kepada kita untuk kita berubat bila mana ada penyakit, kan? Dan Nabi SAW sendiri pun menyatakan likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada ubat. Memang pada hari ini penyakit ni datang daripada pelbagai sudut. Datang pelbagai sudut sebenarnya penyakit-penyakit. Bahkan memang datang penyakit itu sendiri kadang datang daripada manusia itu sendiri. Sebab itu dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menyatakan munculnya kerosakan itu adalah hasil daripada tangan-tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan dan sebagainya di atas muka bumi ini, di laut, di darat, sebenarnya hasil daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi untuk memberi kesedaran kepada kita bahawa bagaimanapun manusia dia lakukan perancangan ke apa ke, maka kita kena menghadapi sesuatu musibah itu dengan cara yang terbaik. Dengan cara kita berusaha untuk menanganinya, dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita menyerah diri kepada Yang Maha Esa untuk menentukan segalanya. Baik. Islam itu agama yang sempurna, tuan-tuan. Sudah tentu setiap masalah kita ada jalan penyelesaian. InsyaAllah saya nak bagi lagi satu soalan kepada Al-Fadhil Ustaz kita daripada Facebook, daripada Nur Dahlia Biru. Dia tanya, adakah ujian pandemik COVID-19 bukan sahaja maslahat besar pada mereka yang dijangkiti virus, tetapi ia adalah maslahat yang besar buat semua manusia? Adakah yang paling besar maslahatnya ialah buat umat Islam agar setiap keputusan, tujuan dan tindakan haruslah kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhi perkara yang mungkar dan perkara yang berbentuk kemaksiatan. Baik, bila dia tengok kat sini Ustaz, sebenarnya pertanyaannya, adakah benda ini untuk manusia ataupun Islam saja? Sebab selama ni kita mungkinlah banyak terbabas, dan hari ini adakah kita nak kembali, Allah nak bagi kita kembali semua keputusan kita kembali pada Allah balik. Adakah ini pengajarannya Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada persoalan yang dikemukakan tadi. Sebenarnya memang ujian COVID ni bukan kena pada orang yang kena COVID saja, kan? Orang yang masuk di kuarantin, masuk hospital, dia sebenarnya ujian ini pada semua, satu dunia pun merasai ujian ini, kan? Dan sebenarnya memang Allah sendiri menyatakan la'allahum yarja'un, moga-moga mereka kembali ke pakal jalan. Sebab apa? Sebab tu kalau kita lihat apa yang disebut dalam kitab Zadul Ma'ad, iaitu oleh Ibn Qayyim menyatakan bahawa kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengubati manusia, tidak mengubati hamba-hambanya dengan ubat biadwiyatil mihan wal ibtila la tagaw wa bagaw. Kalaulah Allah Taala tak bagi, dalam konteks ini sebut sebagai ujian itu sebagai itu ubat sebenarnya, sebagai itu ubat, sebagai itu vaksin. Jadi sebagai itu pencegahan. Jadi kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi ujian al-ibtila wa mihan ini, bagi ubat dalam bentuk ujian, sudah tentu manusia itu akan bersifat sesat, taurut. Maka tidak tahu hakikat diri mereka yang sebenarnya. Maka dengan sebab itu sekiranya wallahu Subhanahu Wa Taala idza arada bi 'abdihi khairan saqahu dawa min al-ibtila wal imtihan. Oleh demikian, sekiranya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak kebaikan pada hamba itu, pada manusia itu, Allah akan bagi ubat. Ubat itu dalam bentuk ujian. Jadi kita kena lihat dalam konteks ujian ni sebagai ubat sebenarnya. Walaupun nampak sakit, ubat ni kalau kita tengok dalam konteks ubat lah, ubat tu pahit kan? Tapi baik tak? Baik. Baik. Ujian ni pahit tak? Baik. Pahit. Baik tak? Baik. Baik. Sebab dia sebenarnya yang pahit itu sebagai
satu ubat sebenarnya. Orang yang lalai dia mula sedar dah selama ni. Ramai yang sebelum ni orang lalai. Tapi bila datang ujian macam ni, barulah dia sedar. Atas dunia lagi dia dah terkepung dah. Kan? Sebelum ni contohnya bila Allah bagi nikmat banyak pada dia. Ramadan, Aidilfitri, tak duduk Malaysia. No, luar negara, mana-mana, satu dunia dia pergi. Duit banyak. Mewah. Tiba-tiba baru ni yang terlepas lah ketika mana begitu Ramadan kita di rumah kan. Raya kita di rumah. Waktu tu duit banyak macam mana pun kita terkepung. Nak lari mana tak boleh. Kapal terbang pun tak terbang. Negara pun tak terima. So atas dunia kita nampak dah macam tu. Bagian dia akhirat esok. Kita nak lari mana kalau kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak di situ ubat yang nak diberi kepada kita untuk kita berfikir bagaimana hala tuju kehidupan kita di atas dunia ini. Jadi ambillah dia sebagai ubat. InsyaAllah. Baik, kita ambil apa sahaja ujian ini adalah sebagai ubat untuk kita mengubah diri kita. Saya semalam ada terdengar di radio, bila mana disebutkan hidup kita ni seperti pensel. Apabila kita nak jadi pensel yang berguna, tajam, boleh membantu menulis dengan baik, kita perlu diasah. Dan asah itu adalah satu benda yang menyakitkan. Saudara, kita nak baca soalan lagi daripada Facebook, daripada Sal Rasid Cik C. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai krisis global, virus wabak COVID ini mensasarkan mangsanya tanpa mengira di mana dan latar belakangnya. Perubatan paradigma ini memberi maslahat bukan sahaja kepada individu, malah institusi keluarga dan masyarakat itu sendiri. Dari sudut perspektif Islam dalam menjaga kebersihan yang sudah lama dipraktikkan di samping menyemai sifat ihsan dalam menghulur bantuan sama ada berbentuk harta, wang, ringgit, tenaga, idea dan sebagainya, meskipun ada yang secara sukarela melakukannya dan berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Baik. Bila kita lihat kat sini Ustaz, kita tengok ada manusia yang dia ambil cakna. Dia tahu tolong manusia yang lain dan dia ambil benda ni positif dan ada harta walaupun sedikit dibahagikan. Tetapi ada setengah manusia yang kata masyarakat kita dia memandang benda ini satu benda yang tidak ada penyelesaiannya. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, setiap masalah ada penyelesaian. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Dari sudut positif yang disebut tadi, Alhamdulillah benar tentang kebersihannya, tentang kesihatannya. Oh, sekarang kita tahu kepentingan sihat tu. Kita pun nak jaga kesihatan dengan sebaik mungkin. Dan sememangnya di situ, orang yang tak pernah bagi bantuan, hari ini dia terlibat dengan bantuan. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Alhamdulillah, itu satu benda yang sangat-sangat baik. Dan sebenarnya, ujian COVID ni juga mengingatkan kepada kita, jangan bertangguh. Jangan bertangguh. Sebab apa? Sebab waktu yang ada pada kita tak lama. Kawan kita elok-elok tiba-tiba dengar-dengar meninggal kerana COVID. Terkejut kita. Terkejut. Sebagai contohnya lah kan. Jadi apakah kita mengambil suasana yang seumpama ini untuk kita bertangguh lagi daripada melakukan kebaikan. Di sinilah kita menjedar balik, buka Quran balik. Allah sebut, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan. Jadi alhamdulillah, apatah lagi kebaikan dalam konteks membantu orang. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, Allah Subhanahu wa taala fi aunil abd, akan sentiasa membantu seorang hamba itu selama mana hamba itu membantu saudara dia. Kan? Di sinilah datangnya satu sifat keprihatinan kita kepada sesama insan, sesama manusia, dan rupa-rupanya bila mana kita melakukan kebaikan dengan memberi bantuan dan sebagainya, Allah nak bagi pahala kat kita. Sebenarnya mungkin juga pahala kita tak banyak selama ini. Ibadat kita mungkin tak banyak. Ambil yang wajib-wajib saja sebagai contoh. Kan? Dan ruang di sini bila mana kita buat kebaikan, tolong orang dan sebagainya ni, rupanya di sini pahala yang boleh kita dapat daripada apa yang kita laksanakan. Maknanya Allah nak bagi kebaikan pada kita, cuma kita je tak nampak. Baik. Itu satu motivasi tuan-tuan. Kadang-kadang dulu kita ambil benda yang ngam-ngam je orang kata. Ataupun kita ambil yang wajib je. Yang benda-benda sunat ni kita pandang lekeh je. Saudara, rupa-rupanya dalam kehidupan kita ni, hari ni kita banyak bersedekah, kita banyak lakukan amalan sunat. Ini satu perkara positif yang kita perlu pandang. Saya nak ambil satu pemanggil yang bertuah daripada penonton kita. Daripada mana ni? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Ya, Tok Ismail. Apa khabar, sihat Pagi ini Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimanakah maslahat besar boleh mendatangkan manfaat kepada kita semua, justru dapat menghalang daripada kemurkaan Allah SWT. Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bagus, Ustaz. Anda kata, Ya. masalah yang besar, kebaikan besar. Tapi daripada masyarakat kita hari ini, ataupun masalah yang berlaku pada hari ini, tapi kita tak nak dapat kemungkaran daripada Allah SWT. Bagaimana, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Encik Ismail di atas persoalan yang dikemukakan tadi. Mengajak pada kita untuk berfikir. Daripada ujian yang menimpa kita itu, adakah kita nak dapat kemurkaan Allah ataupun kita nak dapat redha Allah? Saya bagi contoh. Ujian ni macam-macam. Sebab ujian ni sunatullah sebenarnya. Kita tak dapat lari daripada ujian. Cuma kecil besar saja. Ujian tetap ujian. Setiap manusia akan berhadapan dengan ujian. Sebab apa? Sebab dunia ni memang tempat ujian. Kalau tak nak ujian, bukan duduk atas dunia lah. Kan? Dunia ni tempat ujian. Mau tak mau, kita akan berhadapan dengan ujian. Dan Allah sebut dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah sebut dalam Quran, Allah akan uji kita. Allah akan bagi dalam bentuk ujian, tekanan dalam konteks kekurangan harta benda, ketakutan, lapar, miskin, ujian penyakit, ujian kehilangan orang yang kita sayang, dan pelbagai lagi ujian-ujian yang berlaku. Tapi Allah Ta'ala sebut apa? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Orang ni akan dapat redha Allah. Tetapi kalau orang yang dia tidak sabar, sebab kadang-kadang ujian tu boleh kenal seseorang itu bagaimana. Sama ada dia itu benar-benar beriman ataupun itu pun tidak. Sebab itu kata para ulama, ujian itu adalah untuk izharul haqa'iqin nas. Nak kita kata mendedahkan hakikat manusia itu bagaimana. Kerana kadang-kadang orang tak nampak keadaan diri dia bagaimana. Disebut oleh Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama yang sangat hebat. Fudail bin Iyad, dia kata apa? Manusia ini selama mana dia dalam keadaan afiat, dalam keadaan selesa, dia tak nampak bagaimana diri dia. Dia masih tertutup. Fa idza nazala bihim bala, ketika mana turunnya bala, musibah, ujian datang kepada mereka, saru ila haqaiqihim, mereka akan nampak hakikat sebenar mereka. Fasaral mu'min ila imanihi, maka jadilah orang beriman. Bagaimana dia ni, dia berpegang kepada keimanan, dia tidak akan dimurkai oleh Allah. Sebab dia tahu macam mana cara nak menghadapi ujian. Dan wasaral munafiq ila nifaqihi, dan menampakkan orang munafik bagaimana sifat kemunafikan dia. Yang selama ni dia tak beriman pada Allah pun, dia berpura-pura saja. Datang ujian, dia tak nak terima ujian tersebut. Bahkan dia protes. Maka orang seumpama ini, dia tidak akan nampak kebaikan, bahkan mendapat keburukan. Jadi, ujian ni sebenarnya nak menzahirkan seorang itu hakikat dia bagaimana. Apakah dia benar-benar beriman ataupun tidak. Jadi kita doa pada Allah, kita termasuk dalam kalangan orang beriman. Sebab itu kita hadapi ujian dengan tenang, dengan sabar, di atas ketentuan Allah Ta'ala, dan kita berusaha sedaya upaya untuk mengatasi masalah yang ada ini dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Baik. Betul, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni banyak perkara yang kita terlepas pandang. Jadi bersyukur, Ustaz. Bila mana kita duduk kat sini, saya pun banyak perkara yang saya nampak. Terutama saya yang melakukan perniagaan dan sebagainya. Kita tahu sustain tak sustain dan sebagainya. Itu satu perkara yang bagus. Saya nak ambil satu persoalan lagi daripada Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagi yang mendapat bantuan kerajaan agak tidak terasa dengan ujian dari Allah. Tetapi bagi yang hilang segalanya seperti sekarang, apakah yang boleh dilakukan demi mencari suatu kemasalahan? Terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Hari ini Ustaz, kita lihat baru-baru ni kita lihat di Pahang dan sebagainya banjir. Entahlah PKP, banjir pula, Covid pula. Jadi macam mana Ustaz? Silakan. Orang kata terima kasih kepada persoalan. Orang kata apa? Dalam pepatah kata bagai jatuh ditimpa tangga. Kan? Lagi banyak ujian kan. Ada orang dapat bantuan, okeylah dia kata kan. Ni orang tak dapat bantuan. Kadang-kadang kita lihat dalam konteks duniawi semata-mata. Bagi saya musibah yang terbesar bukan musibah duniawi sebenarnya. Kita masih lagi boleh makan. Dalam keadaan musibah yang banyak, cuba kita lihat.
kita kena lihat dalam konteks nikmat yang Allah bagi kepada kita berpuluh tahun. Selama ni daripada kita lahir sampai sekarang, macam-macam nikmat yang Allah bagi. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah tak terhitung, sangat-sangat banyak. Allah tarik sikit ni, kita dah gelabah dah. Kita rasa seolah-olah nikmat dah hilang semua dah. Sedangkan kita masih lagi boleh bernafas. Kita masih lagi boleh makan walaupun ala kadar. Sebab tu cara kita bersyukur kepada Allah, kita kena lihat orang yang lebih teruk daripada kita. Kita lah di Malaysia ni alhamdulillah, suasana bantu-membantu pun cantik, susah ada kita tahu. Cuba kita tengok negara-negara lain di Afrika sebagai contohnya. Mereka bukan setakat Covid, sebelum Covid pun dah susah dah. Pernah satu ketika dalam rancangan TV macam kita lah, kita rancangan TV live kan di negara Teluk. Rancangan TV. Rancangan itu dibuka open kepada dengan negara termasuklah di Afrika dan sebagainya, live-nya. Jadi cerita pada bulan Ramadan. Dia cerita bab sunat buka puasa gini, makan tamar dulu, minum air, macam-macam lah. Ada seorang telefon daripada satu negara. Dia telefon, dia mewakili masyarakat dia. Dia kata, tuan berbincang tentang sunnah nak makan apa. Tapi kami di tempat kami tak ada apa nak makan. Kami tak ada apa nak makan. Nampak tak ujian yang Allah bagi pada mereka? Lebih teruk. Maka dengan sebab itu, bila kita lihat dalam konteks itu, kita Allah bersyukur sangat-sangat. Kita Covid tak Covid pun tengok, mari bulan puasa, boleh tengoklah macam mana kan. Bagaimana makanan ada, subhanallah, ada kan. Banyak yang begitu berlimpah ruah. Jadi maknanya di situ, setiap orang dia ada ujian yang masing-masing. Cuma, ia nak menentukan bagaimana kita menghadapi ujian itu. Dan saya cukup takut, setakat ujian dunia ni okey lagi. Saya takut musibah yang melibatkan agama. Itu kita tu bimbang. Sebab apa? Musibah yang melibatkan agama itu lagi besar. Yang melibatkan akidah, yang melibatkan tauhid. Berapa ramai orang yang tak menjaga agama dia. Ini ni sampai dunia akhirat akan rugi. Itu yang lagi kita risau, kita bimbang untuk kita pertingkatkan kepahaman kita, ilmu kita supaya kita selamat insya-Allah dunia akhirat. Itu satu pemikiran yang kita perlu sedar, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila hari ini kita risau tentang masalah macam Covid dan kita meletakkan kerisauan yang melampau, akhirnya kita membunuh agama kita. Kadang-kadang kita tidak risaukan kebaikan agama, tapi kita lebih merisaukan yang dunia ni. Itu satu renungan buat kita semua. InsyaAllah, saudara, selepas ini kita akan melihat ada sebuah masjid yang mana mereka ini melakukan satu inisiatif yang baru, iaitu mereka melakukan tabung pandu lalu. Jadi apa cerita tabung pandu lalu ini? Selepas ini kita akan berehat seketika. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini topik kita maslahat besar bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Jadi, bila kita ceritakan mengenai masalah besar ini, daripada mukadimah sampailah ke saat ini, kita sudah 1 jam bersiaran langsung. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sebab penonton semua masih setia dan baru bersama dengan kita. Kita menceritakan dalam topik masalah besar ini dan kita mengalu-alukan sahabat penonton untuk menghubungi kita di talian 1888 1677 dan juga kita boleh ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Baik. Tadi sebelum kita berehat, saya ada bagi tahu ada satu masjid di Shah Alam yang mana mereka pada COVID-19 ini, mereka lahir dengan satu idea berkongsi rezeki. Dan akhirnya wujudlah satu idea iaitu tabung pandu lalu. Jadi alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama dengan nazirnya iaitu Dr. Muhammad Taufik bin Yaakob selaku Nazir Masjid Al-Faizin Seksyen 28 Shah Alam Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada di mana tu? Saya di Jabat Masjid. Berjemaah masjid. Alhamdulillah. Doktor, kita dimaklumkan doktor dan juga ahli karya mendatangkan satu idea iaitu
tabung pandu lalu. Boleh ceritakan sikit tak? Mana dapat idea pandu lalu ini, tabung pandu lalu? Silakan. Lebih dahulu terima kasih kepada saudara Dang Hilman, kemudian Pemuda Dr. Suki atas peluang dan perbincangan kita pada pagi ini. Kita berhadapan dengan wabak COVID-19 dan pada tahun 2020 itu merupakan tahun yang cukup mencabar kepada seluruh pentadbiran masjid dan anak-anak karya. Maka kita berfikir pada ketika itu bahawa masjid tidak boleh lagi hanya menunggu sumbangan melalui derma di luar masjid itu. Maka kita sediakan satu alternatif tabung pandu lalu di bahagian luar masjid dan alhamdulillah ya, setelah kita berbincang dengan ahli majlis pihak berkuasa tempatan dengan pihak polis, ya, kita dapat satu lampu hijau untuk melaksanakannya. Dan kita mendapat sambutan yang cukup baik, ya, sehingga hampir 1 juta kutipan sepanjang PKP yang kita perolehi, dan kita gunakan hasil itu kepada pembinaan sekolah agama di masjid, 7 pintu bangunan sekolah itu. Kemudian kita sediakan sarapan pagi dan makan malam kepada anak-anak karya secara pandu lalu. Kita bantu masjid-masjid lain yang berhadapan dengan masalah pembayaran utility, serta kita juga menyediakan sumbangan kepada gelandangan di Kuala Lumpur, dan kita lihat bahawa sumbangan-sumbangan ini sebenarnya penting kepada mereka yang terputus bekalan makanan, yang dibuang kerja dan mendapat pendapatan yang separuh daripada pendapatan bulanan. Maka kami berfikir bahawa inilah sebenarnya peluang yang harus digunakan ketika lain ditimpa musibah. Tetapi alhamdulillah Allah kurniakan rezeki yang besar kepada kami. Kami juga sediakan shelter, tempat perlindungan kepada kucing jalanan yang sakit, yang buta dan yang sihat. Hingga hari ini kita sediakan perlindungan tersebut. 20 ekor kucing kita ada di shelter kita. Ini saya yakin yang pertama di Malaysia, dan saya berkongsi ini supaya apa? Supaya kita lihat kita keluar daripada kebiasaan yang kita harungi sebelum ini tanpa wabak COVID-19, tetapi kita perlu wujudkan satu pentadbiran yang luar daripada norma biasa. Baik doktor, itu satu idea yang bagus saya kira. Bila mana bukan sahaja kita memberi bantuan kepada ahli karya kita membantu juga orang kata apa, binatang yang terkesan juga. Mana kata kucing ini kadang-kadang orang nampak benda dia tak perlu pun kita ambil tahu. Tapi hari ini Islam datang dengan satu idea, kita memberitahu kepada masyarakat bahawa sesungguhnya bukan saja manusia yang kita perlu ambil perhatian, dengan binatang pun kita perlu memberi perhatian dan ada ihsan. Doktor, boleh tak doktor bagi tahu ataupun cerita perkongsian tentang, saya nampak tabung ini adalah tabung pandu lalu yang kita berkonsepkan kongsi rezeki, betul Jadi kongsi rezeki ini, boleh tak doktor ceritakan sikit, apakah yang kita dapat ataupun yang kita boleh bagi kepada penonton kita dalam Tanya Ustaz ini mengenai idea yang bernas ini? Silakan. Kongsi rezeki ni bagi saya bukanlah satu perkongsian hanya kepada manusia sesama umat Islam. Tetapi pada waktu yang sama melalui tabung drive-thru ni kita ada rakan-rakan kita daripada bukan Islam yang turut memasukkan duit sumbangan itu kepada tabung drive-thru, dan kami juga gunakan peluang itu, hasil dapatan tersebut untuk memberi dan agihan bekalan makanan kepada bukan Islam juga yang ada di sekitar kawasan masjid. Dan yang paling penting kita dapat lihat, ya, kami sediakan perlindungan kepada kucing-kucing jalanan, dan kami peruntukkan, ya, dana pendapatan tabung drive-thru untuk membeli makanan, rawatan dan kos-kos yang berkaitan dengan kucing. Dan di belakang masjid juga kami ada anjing-anjing liar, kami beri makan, kami monitor dan pantau perjalanan hidup mereka. Kerana bagi saya lihat perkongsian ini, kebaikan ini bukan sahaja hanya pada manusia, tetapi sebenarnya perlu dinikmati oleh semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, doktor, bila mana doktor bagi kata begini, apa hikmah dan sebagainya, saya kira benda ini yang perlu ditiru. Setiap masjid dalam Malaysia ini, kita perlu mengambil tanggungjawab masing-masing untuk membantu masyarakat. Betul doktor? Jadi doktor,
kita lihat hari ini dalam kehidupan kita banyak perkara-perkara yang huru-hara berlaku dan juga kita lihat hari ini berdepan dengan pelbagai musibah. Apa kebaikan? Apa kebaikan yang masjid buat hari ini dan kita boleh kongsikan kepada masyarakat kita yang perkara ini dia mendatangkan daripada COVID ini, dia datang satu kebaikan yang baru. Silakan. Musibah ini kita perlu lihat daripada aspek syukur kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, maksudnya tu Allah sayang kita. Jadi janganlah kita ambil negatif musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita perlu lihat daripada sudut positif ujian yang diberikan oleh Allah, bagaimana untuk kita mencari alternatif bagi membantu bukan sahaja sesama umat Islam, tetapi sebenarnya bagaimana untuk kita menaikkan semula ekonomi umat Islam dan membantu mereka yang berhadapan dengan pembuangan kerja. Dan Alhamdulillah kita lihat tabung ini sekurang-kurangnya walaupun tidak dapat membantu sepenuhnya kehidupan umat Islam dan bukan Islam di kawasan kami ini, tetapi sebenarnya dapat melangsungkan, meneruskan kehidupan anak-anak karya yang sebenarnya sangat tertekan dengan wujudnya wabak COVID-19 ini. Dan bagi saya, kita perlu keluar daripada kebiasaan yang kita telah ada dan kita perlu berhadapan dengan wabak ini dengan penuh syukur apa saja ujian yang diberikan oleh Allah, kerana setiap ujian itu ada hikmah. Hikmah itu sebenarnya adalah satu yang sangat penting dan memberi kebaikan kepada kehidupan kita sebagai hamba Allah. Baik. Doktor, di akhir ini mungkin saya nak tanya soalan terakhir lah. Apa harapan doktor kepada masyarakat kita di luar sana, mungkin kepada penyumbang-penyumbang masjid dan juga apa yang masyarakat ini mungkin dia ada idea, apa harapan doktor sebenarnya? Silakan. Approach yang kita lihat diperkenalkan oleh institusi-institusi lain iaitu melalui derma sumbangan secara online. Tetapi kita masih lagi lihat bahawa anak karya ataupun umat Islam atau bukan Islam masih lagi melihat bahawa sumbangan secara manual, fizikal itu sebenarnya dekat di hati mereka dan perlu diangkat sebagai satu kaedah alternatif kepada bagaimana untuk memberi sumbangan. Kita perlu keluar daripada pagar masjid untuk mencari sumbangan, bukan sahaja bagi membantu anak-anak karya, tetapi sebenarnya ini adalah sebagai satu usaha kita untuk bersama-sama berhadapan dengan wabak COVID-19. Ketika kita sukar, kita tidak perlu meminta-minta secara berlebihan. Kita perlu berusaha. Kalau saya mengambil alih pentadbiran masjid pada tahun 2019, pada usia 31 tahun, akhirnya saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak dapat melaksanakan program aktiviti. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rezeki yang lebih besar kepada kita, tetapi kita perlu berfikir bagaimana untuk mencari jalan untuk menerima rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Doktor. Dr. Muhammad Taufik bin Yaakob, Nazir Masjid Al-Faizin Seksyen 28, insya-Allah atas nasihat atau perkongsian yang diberikan. Di lain masa insya-Allah kita akan bertemu lagi Doktor. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Ustaz, Al-Fadhil doktor juga kat sebelah saya. Masya Allah kan. Hari ini semua doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz, bila mana kita lihat hari ini sedikit perkongsian daripada saudara kita tadi itu, daripada ahli panel kita yang kita jemput melalui Facebook Live tadi, apa yang kita boleh kongsikan? Apa yang doktor boleh simpulkan di sini? Kebaikan, silakan. Baik, terima kasih. Pertama sekali kita ucapkan tahniahlah kepada Masjid Al-Faizin di atas satu inisiatif yang baik yang dilaksanakan dan dia menjadi contoh kepada masjid-masjid yang lain. Dalam hadis Nabi sebut man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sesiapa yang menganjurkan benda baik, dia dapat pahala dan dia juga dapat pahala di atas orang yang tiru buat benda baik juga. Satu. Yang keduanya, kita tengok daripada setiap musibah itu, ujian itu, dia ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita pun tak fikir benda tu. Tak fikir pun. Orang kata derma drive-thru kan. Infak drive-thru kan. Lama ni orang beli makanan saja drive-thru kan. Beratur. Tengok mudah dalam kereta, tak perlu turun kan. Rupanya infak. Dan Alhamdulillah perkara itu berlaku.
dan mendapat tadi sebut ke sejuta, hampir sejuta dia punya sumbangan. Subhanallah, ini satu benda yang baik dan dia nak menggalakkan orang melakukan pahala. Itu kita kata ruang pahala yang boleh buat. Kadang-kadang kita ada orang dia tak tahu nak bagi kat siapa, dia tak tahu nak bagi kat siapa. Ada je macam tu kan. Tapi ada ruang-ruang yang disediakan. Lalu dia tahu tempat mana nak bagi. Lalu ke situ masukkan dalam tabung. Lalu situ masuk. Sangat mudah. Sangat simple. Alhamdulillah. Dan tabung itu ataupun apa yang diperoleh itu dapat dimanfaatkan alhamdulillah dengan terbaik. Semua orang dapat nikmati. Orang Islam dapat nikmati. Orang bukan Islam dapat nikmati, haiwan pun dapat nikmati. Jadi alhamdulillah. Satu perkongsian yang baiklah bagi kita dan satu kita kata idea yang baik. Dan insya-Allah mudah-mudahan ianya dapat dicontohi juga oleh yang lain dan mungkin juga ada idea-idea lain lagi yang terbaik. Bila mari kita ni, bila mari keadaan terdesak, adalah idea-idea yang tak pernah terfikir sebelum ini. Itu sudut positifnya. Itu sudut positifnya. Kan kadang-kadang kalau kita berada dalam keadaan selesa tu, dia tak marilah benda-benda yang kita kata idea-idea baru tu tak ada. Tapi bila berada dalam keadaan tertekan, orang kata stres kan, datang idea-idea baru gitu. Dia push limit kita untuk fikir. Tapi bila kita lihat tadi kita punya Dr. Muhammad Taufik tadi tu, dia dapat memberikan idea tu ketika mana dia masuk pula time COVID pula. Dia kena come out dengan satu idea yang Masya Allah lah. Ustaz, kita ada beberapa lagi masa. Bila mana sebut pasal masjid ni, ramai tertanya-tanya. Sebenarnya apa hikmah Ustaz kita terdapat semayang di masjid? Silakan. Baik, terima kasih. Apa hikmah dia? Sebenarnya kalau kita tengok, bila mana kita tak dapat pergi masjid, ataupun bukan masjid ditutup, dihadkan bilangan, kan? Apa perasaan kita? Di situ. Jadi bila mana macam tu, kita akan terasa. Kalau orang yang dia tak rasa apa, relaxnya, kita perlu muhasabah diri kita. Sebab apa aku tak rasa apa? Seronok lagi ada. Itu problem. Tapi bila kita rasa sayu, rasa sunyi, rasa teringin pergi masjid, maka itu tanda kebaikan pada diri kita. So kita boleh nilai diri kita. Kita berada pada tahap yang mana? Sebab dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi SAW menyatakan, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan, melainkan naungan itu hanya daripada Allah. Hadis Sahih Bukhari. Iaitu antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Jadi kita ni macam mana keadaan? Itu satu. Yang kedua, bila ujian ini berlaku, nak mengajar kepada kita satu ilmu. Ada orang dia tak tahu, dia ingat nak solat mesti masjid surau. Pernah ada orang tanya saya, Ustaz, saya musafir. Jadi saya nak jamak tak boleh, nak solat tak boleh. Walaupun jamak pun tak boleh sebab tak jumpa masjid dan surau. Sekali balik rumah dulu untuk solat. Nampak tak? Maka di sini mengingatkan kepada kita, kita baru tahu satu ilmu. Rupanya nak solat ni boleh dekat mana-mana saja. Kalau masjid tak ada, surau tak ada, kita pergi satu negara tak ada masjid surau, tak ada solat tak? Boleh. Innama ju'alatil ardu masjidah, dijadikan muka bumi ni semua tempat sujud. Maka di situ ada kebaikan dalam konteks itu, satu ilmu yang kita peroleh daripada apa yang berlaku ini. Dan yang seterusnya juga, memanglah kita sedih kan masjid kita tak dapat nak pergi ni, tetapi dia mengajar pada kita untuk mempersiapkan diri kita. Selama ni yang sibuk mempersiapkan diri imam je. Sekarang ni insya-Allah lepas COVID ni semua orang boleh jadi imam. Sebab dah jadi imam di rumah. Dia praktis sungguh-sungguh kan. Setahun praktis. Setahun praktis. Utama bulan Ramadan lagilah dengan solat fardunya, dengan tarawihnya, dengan witirnya, jadi imam semua kan. Jadi makna di situ satu perkara lepas ni pergi masjid, kalau imam sakit demam apa tak risaulah. Betul. Adalah pengganti-pengganti dah insya-Allah. Betul Ustaz. Maknanya kata kita nampak kat sini, walaupun kita nampak satu masalahnya kita terdapat masuk ke dalam masjid, tapi benda itu dihadkan sahaja. Cuma dekat sini Allah mengajarkan kepada kita dan kita semua dapat banyak menerima satu ilmu baru tentang solat, tentang amal ibadah. Jadi persoalan tentang masalah besar ini kita akan bicarakan lagi. Di TV3 kita akan tamat di sini, kita akan sambung perbincangan kita di TV9. Biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika
minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih dengan topik kita, maslahat besar ataupun apakah kebaikan, hikmah yang besar yang kita dapat daripada segala permasalahan yang kita hadapi. Jadi bersama dengan kita daripada awal tadi pukul 6.30, Al-Fadhil kita dah duduk depan TV, dah mulakan tazkirah, dah mulakan pengajian dan kita dapat sesuatu sebenarnya dalam kehidupan kita. Jadi saya nak tanya satu persoalan, berbaki lagi setengah jam ni Al-Fadhil Doktor. Hari ini ramai orang terkesan dan bila terkesan ini ramai duduk rumah dan duduk rumah pula banyak pengajian-pengajian. Hari ini ustaz-ustaz pun banyak buat pengajian online dan kita pun ada terdetik keinsafan. Ini hujan berat, kita banyak tengok YouTube, belajar sana sini, belajar sana sini. Tadi doktor pun cakap tadi, dalam kehidupan kita ni apa saja yang berlaku kita mesti menganggap ini adalah kebaikan. Jadi sebenarnya nak anggap kebaikan ni adakah bila terimanya nak buat macam mana? Dan ni Allah tentukan. Ke ada usaha juga ke, atau bagaimana? Sebab kadang-kadang hari ini saya tengok di media sosial baru-baru ni pun saya tengok kecoh. Bila mana ada orang kata buat tak baik pun ini semua adalah nak buat macam mana, tu kehendak Tuhan. Jadi macam mana doktor, silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ada tauhid dan akidah. Dalam persoalan akidah dia akan bincang tentang soal-soal yang seumpama ini. Dia buat tak baik pun dia kata buat macam mana Allah yang tentukan. Dia kita kena faham ketentuan Allah dan keredaan Allah. Memang semua ditentukan oleh Allah. Betul, tak salah. Benda baik Allah tentu, benda tak baik Allah tentu. Sebab manusia tak boleh menentukan sesuatu tanpa ketentuan daripada Allah. Iradat manusia dengan iradat Allah Ta'ala, iradat manusia tak dapat mengatasi iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Baik. Tetapi kita kena ingat dalam satu segi, apakah yang mana yang Allah redha, mana yang Allah tak redha. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, itu Allah redha. Kalau kita melakukan keburukan, walau keburukan itu diizinkan juga oleh Allah. Sebab kalau Allah tak izin, keburukan tak akan berlaku. Allah tak akan berlaku kalau Allah tak izin. Mana Allah izin lah. Mana daripada Allah jugalah. Baik buruk daripada Allah. Tapi Allah redha ke tidak? Itu persoalannya. Jangan lupa soal itu. Allah tak redha. Maka apa akibat kalau Allah tak redha? Dia buat jahat, itu Allah tentukan. Tak apa, tunggulah. Kamu nak rasa diri kamu besar sangat. Memang Allah yang menentukan. Tetapi atas pilihan kamu untuk melakukan keburukan tersebut. Dan Allah tak redha atas benda-benda buruk yang seumpama itu. Dan Allah telah menjanjikan syurga dan neraka. Maknanya apa tujuan syurga dan neraka? Mesti ada tujuan. Tujuan dia ada penghuni syurga, ada penghuni neraka. Jadi kita nak masuk dalam kategori yang mana? Itu. Sebab itulah kita lihat memang semuanya ketentuan Allah Ta'ala, tapi kita kena pilih bagaimana yang kita nak buat dan Allah akan izinkan. Orang nak buat jahat pun Allah izinkan. Sebab itu boleh berlaku kejahatan atas dunia ni. Sebab apa? Sebab Allah izinkan. Tetapi kita kena ingat bahawa walaupun Allah tak izinkan, tetapi Allah tak redha kepada perbuatan kejahatan tersebut. Dan orang yang melakukan kejahatan, dia bersedia untuk menerima satu pembalasan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Orang kata jangan salah konsep tuan-tuan dan puan-puan. Kan salah konsep sebab ustaz kata tadi inilah salah satu cabang daripada akidah. Jadi takut kita lari akidah kita tadi itu. Baik. Kita nak ambil satu soalan daripada penonton kita daripada Facebook, daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Kisah seorang penceramah motivasi terkenal diuji dengan COVID dan hampir maut. Doktor memberi peluang terakhir kepadanya untuk menggunakan mesin pernafasan khas dan dia berjanji pada dirinya jika Allah beri peluang kedua dia akan membantu orang lain. Sebaik saja dia sihat, dia menyumbang 100 unit mesin bantuan pernafasan khas kepada Hospital Sungai Buloh. Adakah ini dinamakan maslahat besar dari keburukan? Mohon komen Ustaz tentang hal ini. Terima kasih. Baik. Seorang yang
sakit, akhirnya Allah beri kesembuhan, Ya. dia bantu orang lain. Adakah Ya, ini diceritakan masalah besar? Silakan. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Ya, saya bersetuju. Salah satu perkara baik yang Allah nak bagi dekat dia. Dia pandai grab benda yang baik tersebut. Dia sebenarnya ujian-ujian yang Allah bagi itu, kita kata lihat dari sudut positif kan. Maknanya di situ Allah bagi nikmat pada dia dengan kesembuhan. Selama ni kita tak tahu sakit tu bagaimana. Selama ni kita diberi nikmat yang banyak. Bila Allah ambil sikit, waktu tu barulah kita tahu nilai nikmat kesihatan yang Allah bagi sejak sekian lama. Dan bila diuji sakit seumpama itu, datanglah satu keazaman. Kalau Allah sembuhkan, dia nak buat kebaikan, maka Allah sembuhkan. Di situ dia dapat melaksanakan kebaikan yang sangat banyak. Saya teringat juga, kisah-kisah macam ni kadang-kadang memang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Saya pernah jumpa ada seorang yang dia accident teruk, koma. Sampai orang kata mati dah. Dan dia sendiri kata, saya ustaz, mati hidup balik. Mati hidup semula. Dan apa hikmah dia kat situ bila dia kena ujian itu? Dia kata bila saya kena ujian itu, rupa-rupanya ada kebaikan untuk saya. Dulu saya tak apa lekat sangat dengan masjid ni, solat ni. Selepas daripada mati hidup semula ni, saya tak pernah tinggal langsung solat, tak pernah tinggal berjemaah. Masa sebelum Covid itulah kan, di masjid surau ni, waktu mana pun saya akan ada. Sebab saya merasai betapa setiap saat, setiap detik, setiap waktu itu amat berharga. Saya tak nak jadi mensia-siakan lagi lah waktu yang Allah berikan pada saya. Selama ni kalau saya mati dalam keadaan hari tu habislah saya. Kan? Jadi Allah bagi peluang yang kedua pada saya ni, saya nak guna dan sebaik mungkin. Jadi di situ nak menunjukkan kepada kita bahawa di sebalik musibah itu, di sebalik ujian yang menimpa itu, maka ia memberi kebaikan kepada kita apabila kita dapat menyedarinya kembali. Apakah kekurangan-kekurangan kita yang kita belum laksanakan. Jadi kita laksanakan yang terbaik. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Kita tak tangguh lagi dah. Betul. Ya. Baik, itu bila Ustaz kata kita tadi, kita tangguh dalam melakukan kebaikan. Itu satu benda yang betul. Sebab apa, kadang-kadang malam tadi kita duk fikir, besok pagi nak buat kebaikan lah. Dia tak jadi, tuan-tuan. Dia kena hari itu juga kena lakukan sesuatu, keluarkan duit pada poket, letak dalam tabung, ke transfer malam tu juga dan sebagainya. Ini akan membantu kita tanpa kita tangguh. InsyaAllah kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi dengan topik kita, masalah besar bersama dengan Al-Fadhil Prof. Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Saudara, sebentar tadi, bila mana doktor kata kat saya tadi, ataupun kita semua belajar, iaitu apa? Buat amal kebaikan dengan segera. Sebab apa? Bila kita lihatkan balik, ramai di antara kita ni sebenarnya tak sempat. Tak sempat kat mana? Tak rasa tak sempat itu bila nanti dah dihisap nanti. Dia rasa tak sempat nak buat kebaikan dan sebagainya. Setiap saat kita adalah saat untuk kita menulis kebaikan, untuk kita melakukan kebaikan, insya-Allah. Tanpa selengahkan masa, berbaki lagi beberapa minit ataupun 15 minit, 10 minit untuk kita berakhir dalam rancangan Tanya Ustaz. Saya nak ambil pemanggil daripada penonton kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Doktor, soalan saya begini Doktor ya. Seperti kita sedia maklum Doktor Dai ya, apabila satu-satu ujian datang, payah untuk kita melihat kebaikan, maslahat besar dia akan nampak ialah keburukan je lah. Jadi soalan saya ni Doktor ya, apakah bolehkah kaedah terbaik kita ya, apabila satu-satu ujian menimpa pada kita tu, kita sentiasa redha dan berprasangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak resah gelisah walaupun ujian itu datang begitu banyak. Contohnya macam Covid tak habis, banjir besar dah datang kami di sini. Jadi sentiasa redha Ustaz. Kaedah terbaik untuk kita menerima supaya kita mengingat akan ada satu kebaikan ataupun dikatakan satu-satu ujian itu akan ada hikmah di penghujungnya, iaitu maslahat besar yang kita bincangkan pada pagi ini. Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Umar atas persoalan yang diberikan. Baik Doktor. Kadang-kadang bagaimana sebenarnya orang kata, boleh tak Doktor macam ni lah,
paling mudah yang saya nampak, ada tak SOP yang mana bila mana ada musibah, dia memandang dengan kaedah yang mana maslahat yang besar. Silakan. Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid di atas persoalan yang dikemukakan. Iaitu bila mana kita menghadapi musibah, macam mana kita nak redha ni? Macam mana kita Ada nak sabar? kaedah-kaedah Kan? asal satu ke apa ke? Dia sebenarnya kalau kita melihat dengan pandangan yang kebaikan daripada ujian tersebut, kita akan redha. Sebagai contoh, bila mana Allah uji kita, bila kita sabar saja, kita ada dua keadaan. Sabar ke tak sabar? Dua-dua boleh. Kita boleh pilih. Nak sabar ke tak sabar? Nak mengamuk ke? Kita tidak kan? Jadi, kalau kita sabar, kita akan dapat pahala. Kalau kita tak sabar, kita tak dapat pahala. Ujian tetap berlaku. Ujian tetap berlaku. Banjir nak halang macam mana? Sebagai contohnya. Nak boleh stop begitu? COVID boleh kita stop begitu? Sabar. Tak boleh. Sabar ke tak sabar, dia tetap berlaku. Cuma beza kat mana? Orang Islam ni, dia ada kaedah dia. Dia sabar, walaupun keperitan, ada ketenangan. Walaupun dia sakit, tapi dia masih tenang. Sebab apa? Sebab pergantungan dia kepada Allah Ta'ala itu tetap wujud. Dia sabar. Maka disitulah kebaikan yang ada. Sebenarnya kalau kita tengok, baiklah kita kata diri kita, kadang-kadang mungkin amalan-amalan kita tak banyak. Mungkin amalan kita. Lalu Allah sayang kat kita. Allah uji kita sebab apa? Sebab Allah nak bagi pahala kat kita. Jadi dengan kita sabar ujian tersebut, maka banyak pahala kita dapat. Macam juga orang sakit. Kadang-kadang kita tengok kesian kat dia sakit, kesian kat dia sakit. Rupa-rupanya dia sakit itu, bila dia sabar dengan kesakitan, Allah bagi pahala yang sangat banyak. Rupanya di sebalik kesakitan itu, banyak dia dapat keuntungan. Asalkan dia tahu cara macam mana nak menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Jangan kita kata proteslah. Sebaliknya kita terima dan usaha sekadar yang upaya kita untuk mengatasi masalah itu, dan akhirnya kita menyerah segala-galanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa juga untuk terus berdoa dan berdoa. Itu senjata bagi orang beriman, nak menunjukkan sifat perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Baik, kalau kita lihat kat sini ada lebih kurang 4 lah SOP yang Ustaz sebutkan tadi. Pertama, bila terima kita sabar dulu. Apa saja sabar dulu. Sebab optionnya tak sabar Ustaz. Yang kedua, kita usaha sebaik mungkin. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, jangan berhenti untuk berdoa. Baik, insya-Allah. Satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Mas Ripah Nur Jamain. Apakah yang menyebabkan ada yang melihat pandemik COVID-19 lebih kepada keburukan sehingga mereka tidak melihat maslahat yang besar dalam masyarakat? Kerjasama para petugas barisan hadapan sedaya upaya merawat dan membantu pesakit COVID-19 untuk pulih. Tidak tidur siang dan malam, tinggalkan keluarga dan sebagainya. Adakah ini merupakan maslahat besar buat petugas dan ahli keluarga dalam jihad dan pengorbanan pada manusia? Baik, bila kita lihat kat sini, dia bertanyakan kepada kita, kenapa doktor? Dalam ramai ini kita melihat wabak ini, pandemik ini, dia lebih melihat banyak keburukan. Dia tidak nampak penyelesaian macam sebutkan tadi. Silakan doktor. Baik, pertama terima kasih pada persoalan, dan kita ucap terima kasih kepada petugas barisan hadapan yang mereka itu berjihad. InsyaAllah setiap usaha yang mereka lakukan itu, setiap titik peluh, setiap keringat yang jatuh itu akan diganjari dengan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan mereka mengikhlaskan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak pahala yang mereka peroleh. Maka sanggup tinggalkan keluarga, tinggalkan untuk apa? Maka bukan buat benda tak baik, maka membantu orang. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Jadi di situ nampak mereka teruk, nampak ni kan, ada orang tengok kesian kat dia orang. Patutnya kesian kat diri kita yang tak apa-apa ni. Patutnya macam tu. Kan? Kita ucap tahniah kepada orang. Sebab apa? Sebab pengorbanan mereka itu bukan sekadar mendapat insya-Allah di atas dunia pun orang akan bagi sanjungan ataupun akan dapat kebaikan, tetapi yang lebih penting lagi adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan bagi kebaikan kepada mereka dalam bentuk pahala, dalam bentuk ganjaran,
dalam bentuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kita lihat kebaikan-kebaikan yang ada, kebaikan yang banyak. Dan kita harapkan supaya mereka terus insya-Allah berjuang dan disupport oleh semua orang, akan support perjuangan ke arah kebaikan untuk kita kata berjihad melawan pandemik COVID-19 ini. Ustaz, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, kita dah lakukan sabar, kita dah usaha sebalik, tawakal dan doa. Kita dah, daripada awal kita dah buat benda ni. Macam kita cerita hari ni COVID-19, pada tahun lepas kita dah berusaha kuarantin, lama duduk rumah dan sebagainya. Akhirnya hari ni end up tahun 2021, 5,000, 4,000 dan sebagainya. Jadi pengharapan kita ni, ada yang di antara kita penatlah dah bersangka baik ni. Dia dah jadi kurang dah. Jadi makin sabar makin bertambah ujian, makin berusaha makin bertambah. Jadi pandangan Ustaz, nasihat Ustaz bagaimana? Baik, makin bersabar makin bertambah. Kalau tak sabar dia bertambah ke tak ujian? Itu masalahnya. Kalau kita kata kalau gitu tak payah buat apalah, biar ajalah agak-agak yang 5,000 jadi berapa ribu. 10,000. Dia 20,000. Jadi makna kena lihat dari satu sudut kan. Jadi di situ tugas kita hanya berusaha dan kita sedar di situ. Kita ni kerdil, manusia ni kerdil je. Kan kita tak dapat buat apa-apa melainkan pertolongan daripada Allah. Allah yang mendatangkan penyakit dan Allah lah yang akan buang penyakit daripada kita. Maka dengan sebab itu kena sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebut tadi dengan sahabat-sahabat yang mempertahankan Islam kena pulau 3 tahun. 3 tahun tak boleh makan, tak boleh berurusan, berjual beli, lagi teruk sebenarnya dalam keadaan mereka itu kan. Lepas 3 tahun dah mereka diuji, Allah hapuskan ujian tersebut. Jadi begitulah dalam kehidupan ni dia ada ujian dia. Dan satu waktu Allah Taala akan hindarkan daripada kita. Cuma kita nak ambil dari sebalik ujian itu ada kebaikan-kebaikan, masalah-masalah yang kita nak timba, yang kita nak ambil supaya kita dapat menjana kebaikan, menjana pahala dan seumpamanya daripada ujian yang berlaku kepada kita. Ustaz, mungkin soalan yang last daripada saya Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi tahu sikit kepada saya dan kita semua. Sebenarnya bila mana kita menghadapi sebahagian ujian, sebarang ujian sebenarnya pun, kita mencari sesuatu arah, sesuatu makhluk ataupun apa saja untuk kita persalahkan. Salahkan keadaan, kita salahkan manusia, salahkan situasi. Adakah benda ini sebenarnya perkara yang dibolehkan dalam Islam ataupun tidak dibolehkan, ataupun sebenarnya kita yang bermasalah? Silakan. Orang yang suka menyalahkan orang lain dialah yang bermasalah. Betul, saya setuju benda tu. Orang menyalahkan orang, dia bermasalah. Sebab sebenarnya setiap orang bertanggungjawab. Kita nak menghadapi isu besar sekarang ni, isu COVID-19. Dia tak dapat dihadapi dengan seorang dua orang. Dia perlu kepada kerjasama. Apa yang penting adalah kerjasama. Dan inilah yang dianjurkan dalam Islam sebenarnya. Kerjasama, ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan, perkara takwa. Ini satu perkara yang dianjurkan dalam ajaran Islam sejak sekian lama. Maka di sinilah kepada praktikalnya. Bekerjasama ataupun tidak. Maka bila kita bekerjasama, insya-Allah kita dapat pahala dan kita dapat mengatasi masalah itu dengan lebih mudah. Berbeza dengan masing-masing buat hal sendiri, menyalahkan orang lain, akhirnya apa pun tak dapat. Yang dapat hanyalah benda perkara itu semakin worse, semakin teruk dari semasa ke semasa. Jadi, kerjasama itu sangat penting. Tak perlu tuding jari, tak perlu salah menyalahi, tetapi kita berfikir macam mana sama-sama kita nak membina kebaikan. Sama-sama nak bagi idea yang baik ke arah kebaikan. Itulah kadang-kadang ni kita bila nak mencari kesalahan orang ni, tak tahu nak tuding siapa ni. Sebab itulah wujudnya pemikiran-pemikiran yang pelik-pelik Ustaz. Sampai ke dia mengatakan benda ni datang daripada alam bunian dan sebagainya. Itu sebab nak carikan tunjuk masalahnya. Saya nak bacakan satu soalan lagi daripada Saziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Bagaimana kita sebagai hamba yang lemah ini untuk sentiasa bersangka baik dengan ujian Allah SWT yang diberikan, dan bagaimana untuk memantapkan takwa kepada Allah SWT? Tak kala jika seseorang itu diuji kesabarannya, agak rapuh dan sentiasa menyalahkan takdir. Mohon kuasa ilmu pada Ustaz. Kesabaran agak rapuh dan kita selalu menyalahkan takdir. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih pada persoalan. Bab sangka baik, kita memang berkewajipan untuk sangka baik kepada Allah. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman,
Ana inda dhanni abdi bi. Aku berdasarkan kepada sangkaan hamba-ku terhadapku. Jadi kalau kita protes, maknanya kita sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu itu Allah yang jadikan, terutama yang berkaitan dengan diri kita pada hari ini kan. Yang kita hadapi ni. Jadi bila kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita ambil langkah-langkah pencegahan dan kita teruskan pengharapan pada Allah, kita terus berdoa dan kita bertawakal pada Allah, maka semua resepi itu sebenarnya ia memberi kebaikan kepada kita. Dan kita sangka baik dengan Allah, Allah uji pada kita ni untuk tujuan apa? Untuk tujuan kita belajar balik ilmu, macam mana cara untuk menghadapi ujian. Kita belajar balik, macam disebut tadi, sabarnya rapuh, kita belajar balik macam mana nak sabar. Kan? Dan ini satu perkara yang positif. Sebab Islam ni memang agama ilmu. Suruh kita belajar untuk meningkatkan kefahaman kita dan untuk meningkatkan mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para ulama sebut pada kita, ujian susah dengan ujian senang, sebenarnya ujian senang lebih susah daripada ujian susah. Kadang-kadang orang tak perasan perkara ini. Sebab ujian susah kita mudah untuk kembali pada Allah. Ujian senang menyebabkan manusia takabur dan sombong. Sebenarnya mana yang lebih susah sebenarnya? Sebab itu kita lihat Firaun. Firaun diuji dengan kesenangan. Dia jadi raja yang sangat hebat sampai mengaku sebagai Tuhan. Jadi akhirnya apa akibat dia? Akibat dia hancur. Sebab apa? Dia diuji dengan kesenangan, maka lebih suka dihadapi ujian kesenangan daripada ujian kesusahan. Tapi bila mana orang diuji kesusahan, waktu tu dia akan ingat betapa diri dia kecil, diri dia kerdil, dia mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ saya nak sebutnya bahawa ujian senang lebih susah daripada ujian susah. Ujian susah lebih senang daripada ujian senang. Susah nak faham tu. Tak mudah untuk kita menghadapi benda ni. Kadang-kadang kita fikir orang lain tengok benda ni satu benda yang bagus. Boleh jadi itu tak bagus untuk kita. Boleh jadi kita sekarang menghadapi benda ni membantu untuk kita di kemudian hari, insya-Allah. Ustaz, mungkin sedikit kesimpulan yang sangat ringkas sebab kita minta maaf Ustaz, kita dah kesetukan masa. Sedikit doa Ustaz. Boleh Ustaz? Silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wat ta'un wal fahsya wal munkar wal baghy was su' wal mukhtalif wasyada'id wal mihan ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz dan juga penonton-penonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya dan juga Al-Fadhil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, terlebih bicara dan banyak tersasul saya hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Jangan lupa esok bersama dengan Da'i Azrin dan juga Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir dengan topik makanan rohani, taubat dan istighfar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.